Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Madam Ain selaku penyelia untuk projek tahun akhir saya, dan juga kepada sesiapa sahaja yang melihat ataupun menonton rakaman video kepada saya kali ini. Jadi rakaman video pada kali ini adalah untuk pembentangan projek tahun akhir saya yang bertajuk Peranan NGO Malaysia dalam Bantuan Kemanusiaan kepada Rakyat Palestin. Kajian kes Aman Palestin. Konflik yang berlaku di Palestin sejak 1948 memberi impak yang besar kepada rakyat Palestin. Pendudukan Israel terhadap wilayah Palestin membawa penderitaan kepada rakyat Palestin, khususnya pelbagai isu kemanusiaan yang boleh kita lihat dan kita dengar melalui media dalam konflik ini, terutamanya yang dihadapi oleh penduduk Palestin. Kewujudan pertubuhan bukan kerajaan, terutamanya dalam memperjuangkan isu kemanusiaan, sering kita dengar di negara kita. Aman Palestin merupakan salah satu NGO terawal di Malaysia yang melancarkan bantuan kemanusiaan di Palestin sejak penubuhannya. Peranan NGO di Malaysia dalam menghadapi isu kemanusiaan serta menjalankan misi bantuan kemanusiaan di peringkat antarabangsa tidak dapat dinafikan lagi. Bahkan rakyat Malaysia seharusnya menyedari peranan mereka serta menyatakan sokongan dengan turut membantu NGO dalam menjayakan pelbagai bentuk misi kemanusiaan yang dijalankan. Pengetahuan dan kesedaran masyarakat awam masih kurang jelas terhadap peranan yang dimainkan oleh NGO seperti Aman Palestin dalam bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Justru kajian ini dijalankan bagi mendapatkan maklumat berkaitan peranan Aman Palestin yang menjalankan misi kemanusiaan dan dapat didokumentasikan supaya dapat dijelaskan kepada masyarakat awam tentang peranannya dalam bantuan kemanusiaan. Dalam kajian ini, saya kemukakan 3 persoalan kajian. Yang pertama adalah apakah peranan Aman Palestin dalam misi kemanusiaan di Palestin. Yang kedua, dari manakah Aman Palestin mendapatkan sumber bantuan. Yang ketiga, apakah cabaran yang dihadapi oleh Aman Palestin semasa menyalurkan bantuan misi kemanusiaan. Manakala objektif kajian yang saya jalankan terdapat 2, iaitu mengenal pasti sumber dan jenis bantuan yang disalurkan oleh Aman Palestin kepada rakyat Palestin. Yang kedua, mengkaji cabaran yang dihadapi oleh Aman Palestin dan kesannya terhadap misi bantuan kemanusiaan. Dalam metodologi saya gunakan kualitatif dan instrumen kajian adalah melalui temumbual, dan temumbual ini adalah melalui perbualan telefon. Manakala analisis kandungan adalah analisis kandungan terhadap kajian lepas, artikel maupun laporan media tempatan dan antarabangsa. Etika kajian. Pertama adalah saya tidak mengamalkan sikap berat sebelah atau bias dalam mengumpulkan maklumat. Yang kedua, penyertaan sukarela daripada responden. Hal ini kerana untuk menemu bual dari wakil Aman Palestin, saya tidak memaksa mereka untuk terlibat dalam kajian saya. Yang ketiga, jujur semasa mengumpulkan data, iaitu saya menyertakan sumber dari manakah maklumat yang saya perolehi.
skop kajian. Skop kajian ini saya fokuskan kepada kajian terhadap satu sahaja NGO di Malaysia, iaitu Aman Palestin. Kerana kita tahu NGO di Malaysia yang menjalankan bantuan kemanusiaan di Palestin pelbagai, jadi saya hanya fokuskan kepada Aman Palestin sahaja, manakala konsep yang saya gunakan adalah hak asasi manusia, pertubuhan bukan kerajaan, dan bantuan kemanusiaan. Limitasi kajian pula terdapat 3. Yang pertama adalah keterbatasan sumber. Antara instrumen kajian yang saya gunakan adalah analisis kandungan, seperti merujuk laporan berita, jurnal maupun kajian lepas. Keterbatasan sumber sering terjadi ketika saya hendak mendapatkan maklumat dari sumber-sumber tersebut. Sebagai contoh, saya pernah ke perpustakaan UNIMAS bagi mencari buku berkaitan dengan tajuk kajian, namun tidak dijumpai. Yang kedua adalah keterbatasan masa. Keterbatasan masa berlaku ketika hendak menemu bual wakil Aman Palestin, di mana pihak wakil Aman Palestin cawangan Sarawak terpaksa membatalkan temu janji dan menggantikan menukar tarikh pada hari yang lain. Yang ketiga adalah tidak dapat menjalankan temu bual secara bersemuka. Hal ini kerana tersebarnya wabak COVID-19, di mana kerajaan memutuskan melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Dalam masa yang sama, proses temu bual yang sepatutnya saya lakukan secara bersemuka dengan pengurus Aman Palestin cawangan Sarawak terpaksa dibatalkan dan digantikan dengan temu bual melalui perbualan telefon. Kajian saya saya kemukakan 3 kepentingan kajian. Pertama, memberi kesedaran kepada orang awam berkenaan isu kemanusiaan yang berlaku di luar negara. Yang kedua, memudahkan para pelajar untuk merujuk hasil kajian pada masa akan datang. Yang ketiga, menyuarakan kepada kerajaan terhadap pentingnya kewujudan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO dalam menghadapi isu antarabangsa. Dalam bab 2 pula saya menjelaskan konsep kajian. Yang pertama adalah saya menggunakan konsep hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia dalam kajian ini digunakan bagi memahami keadaan yang menimpa rakyat Palestin yang dicabuli hak mereka oleh Israel. Yang kedua, pertubuhan bukan kerajaan atau NGO digunakan bagi memahami definisi NGO dan jenis NGO dan ciri-cirinya dan mengaitkannya dengan Aman Palestin yang berperanan sebagai NGO dalam bantuan kemanusiaan. Yang ketiga adalah bantuan kemanusiaan. Saya menjelaskan konsep bantuan kemanusiaan dan mengaitkannya dengan bantuan kemanusiaan yang dijalankan oleh Aman Palestin. Bab ketiga adalah sumber dan jenis bantuan yang disalurkan oleh Aman Palestin. Penubuhan Aman Palestin adalah atas dasar kesedaran bagi menjaga kebajikan rakyat Palestin dengan mengumpulkan dana bantuan dan disalurkan terus kepada rakyat Palestin yang memerlukan. Terdapat beberapa sumber bantuan dana yang diperolehi oleh Aman Palestin. Yang pertama adalah melalui kempen menderma. Melalui kempen menderma ini,
Menurut Encik Miftahul Khair, pembantu takbir, media dan korporat ibu pejabat aman Palestin, kempen menderma ini adalah dilancarkan mengikut kesesuaian masa dan keperluan, sebagai contoh pada bulan Ramadan dan musim sejuk. Saya merujuk kepada laporan berita harian online 2016, Aman Palestin meneruskan usaha membantu rakyat Palestin dan Syria di kamp pelarian Lebanon dan Turki dengan mengadakan kempen bantuan musim sejuk. Yang kedua adalah program kafalah atau tajaan. Terdapat 4 jenis tajaan yang telah ditetapkan oleh Aman Palestin, dan program kafalah ini diwujudkan bagi mendapatkan penaja tetap setiap bulan. Antara jenis tajaan adalah anak yatim Palestin bernilai RM180, keluarga miskin Palestin 100, keluarga yatim Palestin juga 100, derma siswa Palestin RM50. Yang ketiga adalah autodebit atau potongan bulanan. Autodebit terbuka kepada orang ramai untuk menyumbang secara berterusan tanpa mencari tabung. Maksudnya orang ramai tidak bersusah payah mencari tabung sumbangan, dan mereka hanya perlu bersetuju untuk membuat potongan bulanan melalui bank yang bekerjasama dengan Aman Palestin seperti Maybank, Bank Rakyat, Bank Islam, RHB Bank dan CIMB, Public Bank. Dan kaedah ini juga dapat menggalakkan penyumbang untuk terus menyumbang dengan nilai walau serendah RM10 mengikut kontrak selama setahun. Dan autodebit juga tiada konsep paksaan, di mana contoh jika penyumbang telah menetapkan 25 untuk potongan potongan bulanan, maka jika 25 hari bulan di dalam akaun bank penyumbang tiada duit, maka tidak akan dipotong dan tidak akan diganti, dan pada bulan hadapan dikira untuk bulan lain pula. Yang keempat adalah wakaf. Sistem wakaf Aman Palestin dibuka sepanjang masa kepada orang ramai yang berminat untuk berwakaf dan mempunyai nilai tertentu pada setiap jenis bantuan yang ditetapkan oleh Aman Palestin. Terdapat beberapa kategori wakaf. Yang pertama, sijil wakaf bernilai RM50, RM100 dan wakaf lot tanah bernilai RM500 bagi satu lot. Jenis bantuan yang disalurkan oleh Aman Palestin, yang pertama adalah sumbangan mengikut masa dan keperluan, seperti yang telah saya katakan sebelum ini, melalui kempen, di mana kempen yang dilancarkan bergantung kepada matlamat dan objektif masing-masing. Antaranya adalah sumbangan pada bulan Ramadan dan Hari Raya Aidiladha dan musim sejuk. Sebagai contoh, saya merujuk kepada Mac 2020, delegasi Aman Palestin diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya Awan Sofian Awan Piuk yang berjaya memasuki wilayah itu juga akan mengagihkan sumbangan rakyat Palestin berjumlah RM588,000 Malaysia sebagai bantuan perubatan dan sumbangan awal Ramadan. Yang kedua adalah projek pembinaan hospital, masjid dan sekolah, ataupun boleh dikategorikan sebagai infrastruktur. Hasil kutipan dari pakej wakaf ini telah digunakan bagi menyediakan kemudahan kepada rakyat Palestin seperti masjid, sekolah dan hospital. Sebagai contoh, Masjid
yang Masjid Asy-Syafi'i yang mana dibina secara keseluruhannya dibina melalui sumbangan yang disalurkan oleh Aman Palestin. Selain itu, menurut pengurus Aman Palestin Cawangan Sarawak juga, sekarang dalam proses pembinaan hospital mental di Gaza, di mana menurut beliau disebabkan peperangan, maka ramai daripada rakyat Palestin yang mengalami trauma, maka hospital ini amat penting bagi mereka. Yang ketiga adalah perkhidmatan dan keperluan harian. Aman Palestin telah mewujudkan bantuan yang berterusan kepada rakyat Palestin yang memerlukan melalui auto debit ataupun sumbangan akan disalurkan bagi bantuan pertanian, makanan, persekolahan, pembinaan masjid, bantuan kecemasan dan bantuan perubatan. Selain itu juga perkhidmatan bantuan yang telah saya sebutkan tadi melalui tajaan anak yatim Palestin, keluarga miskin Palestin, keluarga yatim Palestin, dana mahasiswa Palestin. Untuk anak yatim Palestin dan dana mahasiswa Palestin adalah nilai yang ditetapkan oleh Aman Palestin adalah nilai untuk satu individu, manakala keluarga untuk kategori keluarga sahaja. Pada bab 4 pula adalah cabaran dan halangan yang dihadapi oleh Aman Palestin. Aman Palestin sebagai pertubuhan bukan kerajaan. Cabaran utama yang boleh dilihat adalah Aman Palestin sebagai sebuah pertubuhan kecil jika hendak dibandingkan dengan Israel, merupakan sebuah negara yang mendapat sokongan kuasa besar seperti Amerika Syarikat. Menurut pengurus Aman Palestin Cawangan Sarawak, Aman Palestin yang bergerak sebagai NGO ada keterbatasan, perlu mengikut prosedur apabila melakukan gerak kerja. Sebagai contohnya, tidak dapat masuk sempadan Gaza kerana sekatan kerajaan Mesir. Namun, menurut beliau pada waktu itu, bekas Perdana Menteri Najib Razak juga menyalurkan bantuan untuk rakyat Palestin. Justru mudah bagi mereka untuk masuk ke Gaza. Menurut beliau, di situ dapat dilihat peranan pihak kerajaan dengan NGO. Yang kedua, halangan daripada Israel. Antara cabaran yang dihadapi oleh Aman Palestin adalah sekatan ataupun halangan yang dilakukan oleh Israel yang menyebabkan kumpulan sukarelawan misi kemanusiaan sukar memasuki pintu masuk ke Palestin. Selain itu juga terdapat beberapa infrastruktur yang telah dibina oleh Aman Palestin telah dibom oleh Israel. Sebagai contoh, masjid yang telah siap dibina namun telah dibom oleh pihak Israel. Dan Israel sendiri juga pernah mengkategorikan Aman Palestin sebagai kumpulan pengganas. Ini merupakan halangan yang terbesar juga daripada Israel terhadap Aman Palestin. Yang ketiga adalah cabaran mendapatkan dana bantuan. Menjadi cabaran kepada Aman Palestin untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia melalui kempen mendema supaya sumbangan dari rakyat Malaysia sentiasa berjalan. Menurut pengurus Aman Palestin Cawangan Sarawak, pada awalnya memang ada penolakan dan atau tidak menerima kempen-kempen yang dijalankan oleh Aman Palestin. Namun semakin hari ia berkurangan dan penerimaan semakin positif.
Faktor politik dan Palestin. Duta Palestin ke Malaysia yang menyatakan dana dari NGO Malaysia kepada rakyat Palestin tidak sampai sejak sekian lama. Politik di Palestin juga menjadi cabaran kepada Aman Palestin. Menurut Ketua Eksekutif Aman Palestin, Awan Sufian Awan Piu, kebanyakan rakyat Palestin menyokong perjuangan yang dipelopori Hamas kerana mereka lebih dekat dengan perjuangan pembebasan rakyat Palestin, manakala Fatah dikuasai oleh PLO atau Pertubuhan Pembebasan Palestin. Sementara pengarah media dan korporat Aman Palestin, Anas Abdul Wahab, berkata sumbangan disalurkan terus kepada wakil mereka di Palestin dan tidak melalui kerajaan Palestin. Kesimpulannya, hasil kajian ini saya dapat mengumpulkan maklumat berkaitan peranan Aman Palestin dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin dan dapat mengenal pasti dari mana sumber dana serta jenis bantuan yang disalurkan oleh Aman Palestin. Pengkaji juga dapat mengetahui cabaran dan halangan yang dihadapi oleh Aman Palestin sepanjang bantuan kemanusiaan dijalankan. Setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.